السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, lupa saya nak perkenalkan imam kita sepanjang Ramadan 20 hari pertama insya-Allah ialah Ustaz Mahmud Syakir bin Abdullah. Dan pada malam ini insya-Allah tazkirah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Syazali Hirman, insyaAllah. Fadal, 15 hingga 20 minit, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Asri, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya saya dengan tuan-tuan perempuan dapat bersama-sama lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini, yang mudah-mudahan kita doakan Allah panjangkan usia kita untuk habis Ramadan ni dan dapat Ramadan tahun depan pula, insya-Allah. Dan malam ni dalam tempoh yang ringkas ni, sebagai peringatan je pun, sebagai tazkirah, ada beberapa perkara yang nak saya kongsikan dengan hadirin dan hadirat. Pertamanya, bila bulan puasa ni, bila kita melihat ibadah puasa tu sendiri, nampak macam kalau dilihat seolah-olah melampau. Tak boleh makan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, makan, minum dan bersama dengan isteri sendiri. Lama. Dan bukan sehari, sebulan. Dahlah dilihat pula, kita ni kena semayang sehari sampai 5 kali. Kalau Kristian ni, orang paling taat dia pun kira dia boleh hadir seminggu sekali kat gereja hari Ahad tu, kira orang paling taat. Okey lah seminggu sekali. Ni sampai sehari 5 kali. Mai bulan puasa ni tambah dengan tarawih pula. Lepas tu, bila dilihat kepada amal-amal yang ditaklifkan kat kita, bila sebut melampau tu, yang ni yang saya nak sentuh ni. Melampau tu di sudut manusia nampak melampau. Sedangkan bila Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maknanya semuanya Allah taklifkan ke atas manusia, manusia mampu lah. Sebab Allah takkan la illa tu, semua bahasa Arab ni, kalau ada la dengan illa tu, maknanya al-hasr wa taksir,
Nak kata apa dalam bahasa Melayu? Memang yang Allah taklifkan hanya yang manusia mampu. Dia mampu tak mampu, melampau tak melampau ni bukan terletak pada neraca kita. Kalau letak pada neraca kita, kita punya pertimbangan, kita rasa semua kita tak mampu. Kita akan rasa benda-benda ni melampau. Tapi neraca kemampuan ni, neraca kemampuan ni bukan terletak kepada kita fikir kita mampu ke tak mampu. Tak, Allah yang tetapkan. Maknanya bila Allah suruh, Allah perintah sesuatu tu, itu maknanya manusia mampu. Itu makna dia manusia mampu. Dan dia nak jadi melampau ni bila bukannya Allah suruh, dia jadi melampau. Sebab itulah kalau orang nak semayang tiap-tiap malam dia nak semayang, tak mau tidur dengan isteri sendiri, itu kira melampau. Tiap-tiap hari dia nak puasa, itu kira melampau. Dia sampai tak mau kahwin, itu kira melampau. Sebab tu Nabi kata faman raghiba an sunnati, yang 3 orang cerita famous tu kan. Faman raghiba an sunnati, sunnati ni jalan aku, yang aku tunjukkan. Yang maksudnya jalan Nabi itulah yang sebenarnya, yang bukan yang dikira melampau ataupun dikira mudah ke apa. Itu yang manusia boleh, di batas kemampuan manusia. Macam ni bulan puasa duk dengar tu macam mana cerita nak suruh. Memanglah kita digalakkan banyak baca Quran, tapi kadang-kadang bunyi melampau. Disebut ulama lah atau tokoh-tokoh, imam-imam terdahulu, dalam satu malam mereka qiyam boleh khatam 2 kali Quran. Bagi saya melampau. Kenapa melampau? Cerita tu sendiri melampau sebab tak masuk akal. Kita cuba congok tengok. Satu juz ada 20 muka surat. Betul tak? Saya sendiri dengan bacaan laju, saya pernah try. Satu muka surat tu paling cepat seminit. Minit tu kira laju sungguh seminit. Ataupun biasanya pi kepada 80 saat. Tuan try satu muka surat. Okey, kita kira paling cepat seminit. 20 muka surat berapa minit? 20 minit. Ustaz Mahmud berapa minit satu muka surat boleh? Berderah 20 minit boleh no? Kalau hafiz Quran memang 20 minit lah satu muka surat. 10 muka surat 20 muka surat 20 minit. Quran ada berapa juz? 30 juz. Perlu berapa minit? 20 minit, 200 minit, 10 juz 200 minit. 20 juz 400 minit. 30 juz 600 minit. 600 minit berapa jam? 10 jam. 10 jam baru khatam satu Quran. Macam mana boleh khatam 2 kali Quran? Cerita tu pun dah melampau. Kalau dia khatam sekali Quran pun melampau tak? Sebab 10 minit 10 jam. Kita buka puasa ni, mungkin cerita dia puasa time musim sejuk, mungkin lah. Itu masuk akal. Tapi rasa dekat negara-negara belah negara Arab ni, mana ada musim sejuk yang sampai malam dia jadi sampai 20 jam kan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tapi kita tengok balik agama kita ni sebenarnya agama yang sederhana. Maksud sederhana ni macam mana? Kalau kita tengok dari sudut akidah sendiri pun, kita sederhana antara golongan yang tak percaya Tuhan, melampau tu, tak percaya langsung Tuhan, dengan golongan yang tengok apa sikit, wah ni macam ada kuasa kan. Tengok batu tu macam ada, macam batu tu jadi Tuhan. Tengok pokok macam pokok ni Tuhan. Tengoklah makhluk apa yang nampak pelik sikit, makhluk ni ada kuasa. Melampau. Kita tengah-tengah. Kita percaya Tuhan, tapi Tuhan yang sebenar-benar Tuhan itulah.
Tak ada. Semua benda tengok jadi Tuhan. Dan kita juga sederhana antara percaya dengan golongan yang tak percaya langsung ghaib. Tak ada benda-benda ghaib ni, tak ada. Semua benda yang tak ada lah ghaib ni, dia tak percaya lah benda ghaib ni. Dengan golongan yang suka percaya benda pelik. Melampau tak? Tak percaya langsung benda ghaib pun melampau. Sampai apa sikit benda pelik berlaku pun semua percaya. Ada benda pelik ya, kira hak ni orang buat. Perut kembung sikit, ni orang buat. Anak demam panas sikit, hak ni orang buat. Semua dikaitkan dengan ghaib. Memanglah kita pun kait dengan ghaib juga, dengan Allah. Ada dia punya neraca tu kan. Dan di sudut akidah juga, melampau tak melampau ni, kita antara golongan yang tak percaya dekat Nabi, dan golongan yang tak percaya, yang maki, yang hina, yang memang Nabi ni tak ada dalam kamus hidup dah. Dengan golongan yang sampai mentakdiskan Nabi sampai jadi Tuhan, ataupun puja Nabi, pergi sembah pula Nabi yang boleh bawa manfaat mudarat, tu pun melampau. Kita tak melampau sampai tak percaya Nabi, dan kita tak melampau sampai mensucikan Nabi, tu melampau. Poin yang saya duk abang ni, nak abang kata neraca melampau tak melampau tu apa dia? Apa yang Allah dengan Rasul tunjukkan, bukan apa yang kita fikir. Dalam ibadat pun contoh-contoh dalam ibadat, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah fas'au, maksudnya hari Jumaat tu orang duk kerja, tapi Allah suruh bersegera untuk mai sembahyang Jumaat. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, daripada kerja, duduk tengah kerja, jual beli, mai sembahyang, lepas sembahyang pergi keluar kerja. Dalam ibadat pun sederhana. Tak ada mai hari Jumaat semua mai duduk dalam masjid, tinggal habis semua, ataupun tinggal masjid sibuk dengan dunia. Tak. Itu garis panduan dia. Tentang sembahyang Jumaat itu satu contoh yang cukup baik lah, menunjukkan tentang ibadat kita tu, dia apa yang Nabi tunjukkan. Macam tadi cerita hak 3 orang mai jumpa Aisyah tu lah. Ada sembahyang, ada yang Nabi tidur, ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Time maghrib buka puasa. Dia warak macam mana pun dia tak boleh buka puasa pukul 12 malam. Hak tu melampau. Hak Nabi tunjuk time maghrib buka puasa, bersegera buka puasa, tu yang disuruh. Dari sudut akhlak pun kita sederhana. Manusia ni makhluk yang dia antara malaikat dengan haiwan. Kita tak boleh jadi malaikat. Malaikat dia semayang, dia sujud, dia tasbih, sampai tak makan, tak minum, tak tidur, tak kahwin, tak berak kencing, tu malaikat. Kita tak boleh jadikan diri kita macam malaikat, mustahil. Siapa yang cuba jadikan diri dia macam malaikat, tu dia dah melampau. Ataupun dia jadi macam binatang, makan, minum, berak, kencing, tidur, makan tu mengawan. Yang tu ya kerja binatang. Dia tak ada benda lain. Jadi kita antara dua tu, antara malaikat dengan haiwan. Itu di sudut tu. Syariat kita juga, kita tengok syariat kita dalam bab ekonomi ni, kita antara kapitalis dengan komunis. Kapitalis, siapa yang boleh monopoli, boleh bolot, boleh kaya seorang-seorang, dia kaya seorang-seorang. Aku peduli apa orang miskin, yang penting aku boleh kaya.
Komunis pula, tak ada siapa boleh kaya, semua orang kena sama. Rajin macam mana, pandai bijak, mana usaha apa, terang mana pun sama. Itu melampau. Kita dalam Islam, kita boleh ada hak memiliki harta. Islam mengiktiraf pemilikan harta tu. Tapi dalam masa yang sama, dia ada zakat, dia ada sedekah yang orang panggil apa, yang sunat, ada sedekah jariah, ada wakaf, ada macam-macam lah. Dalam syariat kita tak ada monopoli, tak ada sama rata, sederhana. Dalam nikah kahwin pun, ni kita nak warak beragama terang mana pun kita boleh kahwin. Bahkan kahwin tu dikira menyempurnakan agama. Ada agama dia nak kena warak, dia tak boleh kahwin, dia kena duduk dekat tempat ibadat dia, membujang sampai ke ketua. Itu melampau. Tak berkenan macam mana pun dengan pasangan, boleh bercerai. Tak ada kata kahwin-kahwin, hang bahagia tak bahagia, hang duduklah, tak boleh bercerai dah. Kalau dah bercerai, terangin balik, boleh rujuk. Tak ada, kalau dah bercerai, tak ada. Nak rujuk apa pula? Cari orang lain lah. Boleh rujuk. Sampai 2 kali boleh rujuk. Hak yang tadi tu, yang perempuan tadi, dia boleh kahwin dengan orang lain pula lepas dia bercerai. Sebab ada agama, mana ada rujuk dah. Kalau macam belah India ni, Hindu ni, kalau dia balu, dia tak boleh kahwin dah dengan siapa-siapa pun sampai dia mati. Ada yang melampau belah-belah sana tu, dia kena bakar hidup-hidup dengan mayat suami dia. Ada cerita Hindustan biasa buat, cerita pasal balu ni. Dia kena pakai baju putih sampai mati. Balu ni, balu janda ni, dia tak boleh hadir mana-mana majlis perkahwinan sampai mati sebab dia bawa sial. Itu melampau. Agama Islam, agama yang dia boleh jadi orang yang kuat agama, tapi dia duduk dalam tengah-tengah masyarakat. Dia tak jadi pelik. Macam ada agama, bila dia nak jadi kuat agama, dia kena pakai pakaian tertentu, dia kena duduk di tempat tertentu, dia kena buat benda tertentu. Dia tak boleh jadi macam orang lain. Tak, Islam bukan macam tu. Dia boleh pakai apa saja, yang penting tutup aurat. Dia boleh buat apa saja, duduk di mana saja, tapi dia jadi hamba Allah. Itu agama yang sesuai dengan manusia. Dia tak perlu nak kena pakai pakaian tertentu. Macam Sami ni, pakai pakaian tu, sepattern tu lah sampai mati. Tak boleh kahwin, kena duduk tempat tertentu. Itu bukan tabiat agama Islam. Kita nak kena pergi duduk dekat masjid dia, pakai pakaian tertentu, buat benda tertentu. Itu baru dikira kuat agama. Tak. Kita boleh buat apa saja, duduk di tengah-tengah masyarakat. Boleh puasa. Tak ada, bila kata puasa tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah. Puasa, keluar, pergi kerja. Mai waktu semayang. Dia bukan agama yang dia jadi buatkan orang tu dia jadi pelik. Dia tak macam tu. Orang kalau macam contoh kita di Malaysia ni, tak ada apalah. Kalau macam contoh negara yang minoriti Muslim, kalau dia tak habaq dia orang Islam, orang tak tahu dia Islam. Kalau orang tak habaq dia Islam lah, tengok dia sama macam orang lain, pakai bagi macam orang lain. Kalau perempuan lain lah, perempuan dia nanti nampak dia Islam lah kan. Kalau lelaki ni, dia pakai macam orang lain, tapi bila dia boleh buat macam orang lain, tapi dia boleh puasa, dia boleh semayang pula, di mana-mana pun boleh semayang. Dia boleh buat semua. Dia boleh kahwin, dia boleh ada anak dan sebagainya. Jadi ni, bila cakap tentang melampau atau tak melampau syariat kita ni, neraca dia bukanlah pada kita fikir, tapi terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita, terhadap apa yang Nabi telah tunjukkan kepada kita. Yang itulah Islam. Dan itu yang sesuai dengan kita. Jadi wallahu alam, sekadar itulah apa yang saya boleh kongsikan dengan hadirin dan hadirat.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada satu pengumuman, iaitu satu program street dakwah akan diadakan pada hari Sabtu ni, bersempena dengan Global Dakwah Day yang akan disambut di seluruh dunia. Jadi NGO Islam di Pulau Pinang juga tak melepaskan peluang ni, dan kita akan bergabung untuk buat program ni. Dan untuk di sebelah seberang ni akan berkumpul di Masjid Seberang Jaya pada hari Sabtu 5 hari bulan, berkumpul Zuhur di Masjid Seberang Jaya. Lepas sembahyang Zuhur ada taklimat sikit, dan kemudian akan dibahagi kepada kumpulan-kumpulan untuk ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu sekitar Seberang Jaya, BM, Kepala Batas, Sungai Dua dan sebagainya lah. Jadi siapa-siapa yang berminat bolehlah datang ke Masjid Seberang Jaya pada hari tersebut, dan kita sama-sama menceburkan diri dalam dakwah non-Muslim ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.